Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kahar. Kita sudah memasuki bulan Ramadan dan hari ini merupakan hari kedua untuk umat Islam di Malaysia menjalani ibadah puasa yang dituntut oleh agama. Tetapi kita sedia maklum juga setiap kali tiba musim perayaan besar bagi umat Islam ini, kita akan lihat perbelanjaan pengguna terutamanya umat Islam untuk berbelanja membeli juadah berbuka puasa di bazar-bazar Ramadan ataupun di kedai-kedai menjual kuih muih ataupun juadah berbuka akan meningkat. Begitu juga apatah lagi apabila menghampiri hari perayaan besar iaitu Syawal, mereka akan berbelanja juga untuk persediaan ahli keluarga membeli belah barangan keperluan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi adakah perbelanjaan ini satu perbelanjaan yang menguntungkan sama ada kepada pihak pengguna ataupun kepada pihak peniaga dan juga pihak industri termasuk juga negara secara keseluruhannya, kerana pastinya musim perayaan ini perbelanjaan akan meningkat, ia akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan semua pemegang taruh dalam ekonomi ini akan mendapat impak secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana ekonomi bazar dan juga ekonomi perayaan musim Ramadan dan Syawal ini akan memberi lebih banyak keperluan ataupun lebih banyak kemudahan kepada negara kita Malaysia secara keseluruhannya. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah bahagian ataupun pengarah program MBA Putra Business School bersama saya pada malam ini. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan. Terima kasih. Dr. Razman, kalau kita lihat secara positifnya lah, secara keseluruhannya, memang setiap kali musim Ramadan ini, umat Islam akan berpusu-pusu setiap kali mereka akan pulang dari kerja ke bazar Ramadan ataupun kedai-kedai yang menjual juadah untuk berbuka puasa. Adakah ini satu senario yang wajar kita lihat sebagai satu budaya yang positif? Dalam masa yang sama, ia juga menyumbang kepada kegiatan ekonomi negara kita setiap kali tibanya Ramadan dan juga Syawal ini. Ya, kali ini kalau kita lihat senario yang berlaku sekarang ni memang akan menjadi sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang normal lah setiap tahun kita lihat apa yang berlaku. Ya. Tetapi kali ini kita lihat ianya akan lebih ketara disebabkan beberapa faktor. Ya. Pertama, kita kena faham bahawa populasi Muslim Bumiputera di negara kita semakin tahun semakin meningkat. Sekarang ini dah menghampiri Ya. 66%. Dan juga kalau kita lihat apabila populasi semakin meningkat ditambah juga dengan statistik oleh Jabatan Perakat Malaysia bahawa purata gaji upah bulanan yang diterima rakyat Malaysia pun telah meningkat Ya. 5.8% kepada 3,200, bermakna kuasa membeli sudah tinggi. Dan juga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi pun sentiasa positif, bermakna peniaga juga turut mengalami peningkatan dari segi aktiviti perniagaan mereka. Ya. Satu lagi kalau kita lihat inflasi rendah, maknanya kadar barang asas seperti ayam, minyak masak itu masih lagi terkawal harganya. Dan satu lagi Tuan, sehari dua Ya. sekolah buka. Itulah membuka ya. Jadi bermakna bila ibu bapa dia ambil anak pulang daripada sekolah, pulang daripada kerja, maka masa agak suntuk Betul. untuk memasak di rumah, jadi akan lebih cenderung pergi ke pasar Ramadan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. Di situ saya lihat semua faktor ni dari segi sudut makro, dari sudut apa yang berlaku, timing ataupun waktu sekarang ini memang akan menyaksikan bahawa akan kekal berlaku peningkatan dari segi perniagaan yang melibatkan berbuka puasa dan bertemakan Ramadan dan juga Hari Raya nanti. Ya, bagi Prof, dengan indikator-indikator ekonomi yang positif ini, adakah ia akan memberi kesan berganda ataupun kesan limpahan yang positif kepada ekonomi dalam sebulan dua ini? Memang kita akan menyaksikan bahawa apabila tiba bulan Ramadan, ramai bukan sahaja peniaga sedia ada mula menyaksikan peningkatan pendapatan dari terutamanya barangan yang Ya. melibatkan perayaan seperti makanan, pakaian,
dan tidak juga dilupakan logistik ataupun tempat pelancongan. Pada Ya. masa yang sama juga kita lihat bahawa ada juga peniaga bermusim, iaitu mereka hanya mula berniaga semasa bulan tertentu sahaja, Mhm. dan ini turut merancakkan lagi aktiviti perniagaan. Dan Mhm. juga kalau kita lihat kemungkinan apa yang makin menjadi semakin normal pada ketika ini, iaitu kita ada banyak influencer di sosial media yang turut menggalakkan ramai untuk berniaga pelbagai jenis barangan di atas talian, iaitu kita lihat tidak semestinya ianya harus bersifat fizikal menggunakan premis bangunan, Ya. tetapi ianya juga boleh dilakukan melalui perhantaran pembelian juga di Di atas atas talian. talian. Bagi Dr. Razman, adakah fenomena ataupun situasi kepenggunaan yang agak suram sedikit selepas COVID 2 tahun lalu, iaitu 2022 dan juga 2023, di mana betul mereka berpusu-pusu ke setiap bazar Ramadan ataupun pusat membeli belah, tetapi pengguna begitu berhati-hati membeli barangan yang mereka ingin bawa pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Mereka sudah ada senarai menu yang wajib dibeli, tetapi mereka tidak akan singgah ke gerai-gerai yang tidak terlibat dengan menu yang sudah pun disenaraikan. Jadi adakah tahun ini berbeza? Walaupun ada sedikit peningkatan, kita tahu harga barang mentah menaik, harga barang-barang untuk membuat juadah berbuka puasa memang ada peningkatan, tetapi dengan indikator kadar upah, kadar gaji meningkat, peluang pekerjaan juga dan juga kadar pengangguran kita menurun, inflasi kita sentiasa menurun. Adakah indikator-indikator itu akan memberi satu situasi yang berbeza tahun ini berbanding 2 tahun lalu? Ya, saya melihat bukan sahaja pengguna akan lebih berhati-hati, tetapi juga akan lebih bijak berbelanja, Mhm. kerana kalau kita lihat bukan satu platform ataupun satu cara saja untuk membeli belah sekarang kan, sebab Mhm. selepas COVID ini kita lihat bahawa kemudahan teknologi pendigitalan dan juga kemudahan atas talian membolehkan peniaga tidak semestinya berniaga secara fizikal. Oleh itu kalau kita lihatlah sejak setahun dua ni pun, bazar Ramadan itu pun tidaklah kita nampak terlalu orang kata bercambah, tetapi yang sedia ada, tetapi peniaga di restoran dan sebagainya pun sudah mula menggunakan kaedah terus perhantaran terus ke rumah. Ya, Ini bermakna mereka yang bekerja, mereka tidak perlu singgah. ya. Mereka hanya menggunakan aplikasi dan memesan makanan untuk terus dihantar ke rumah. Ke rumah. Ini membolehkan mereka mengawal perbelanjaan kerana tidak orang kata terpesona dan terpedaya dengan pelbagai jenis kuih yang biasa kita jumpa lah. Kalau di bazar tu nak beli satu, balik dengan 5 6 ah. Di sini saya lihat ramai sudah mula orang kata dari segi pola ataupun kaedah membeli itu sudah berbeza, dan juga saya lihat ada juga mungkin bukan fenomena baru tetapi sudah ramai yang mencuba memasak sendiri. Ini pun juga disebabkan pengaruh media sosial lah, Ya. influencer. Oleh itu apabila mereka mula belajar memasak sendiri itu, mereka mampu mengurangkan juga kos perbelanjaan pada bulan Ramadan ini. Rata-rata peniaga mengakui kos bahan mentah meningkat, tetapi mereka tidak banyak pilihan untuk dipulangkan semula kepada pengguna, iaitu dengan harga yang dijual di bazar ataupun di kedai. Jadi adakah itu akan menjadi indikator juga bahawa pengguna akan berbelanja, tetapi mereka mengakui kos meningkat, mungkin dulu RM5 sekarang sudah menjadi RM6, atau dulu RM8 sekarang menjadi RM10. Peningkatan yang biasa, tetapi kita tidak boleh menyalahkan kepada pihak pengguna untuk pihak peniaga untuk menaikkan sedikit harga barangan ataupun juadah yang dijual di bazar ataupun di kedai-kedai. Adakah itu satu fenomena biasa dan pengguna juga perlu bijak memilih keperluan yang mereka perlukan di rumah? Memang sudah nampaklah keluhan dan juga komen daripada pengguna bahawa kali ini
ada beberapa barangan makanan yang mereka bawa beli itu harganya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ya. Kita memang faham bahawa setiap saban tahun walaupun inflasi kita masih lagi pada kadar rendah tetapi kekal meningkat. Maknanya tidak ada situasi harga barangan turun tetapi dia punya peningkatan tu masih lagi berlaku walaupun agak perlahan tetapi masih lagi meningkat. Oleh itu apabila kita lihat ada peniaga yang meletakkan harga yang lebih tinggi daripada sebelum ini, kita faham kerana kosnya juga sudah meningkat, tetapi kita kena berhati-hati, kita juga kena bijak berbelanja. Kerajaan menyediakan pelbagai aplikasi seperti price checker untuk melihat adakah barangan itu telah diletakkan harga yang lebih tinggi yang tidak sepatutnya. Kita ada akta kawalan harga dan pencatutan yang turut memberi perlindungan kepada pengguna jika mereka mendapati ada barangan yang tidak munasabah harganya naik. Dan pengguna peniaga juga pun kena faham walaupun mereka boleh menaikkan harga jika perlu tetapi jika pesaing mereka kekal meletakkan harga yang sama Ya. maka mereka juga akan kerugian kerana pembeli boleh membandingkan harga dengan pesaing mereka. Oleh itu saya lihat kita tetap berpegang kepada faktor permintaan dan penawaran. Jika berlaku penawaran permintaan yang sesuai dengan penawaran harga yang sedemikian rupa, maka transaksi atau aktiviti tetap berlaku. Itu kita kena faham, kita we leave it to the free capital market lah untuk Ya. menentukan sebenarnya. Cuma kalau ada yang mengambil kesempatan, undang-undang tetap ada. Menarik. Dr. Razman, kalau kita lihat ini merupakan budaya yang sudah sinonim dengan negara kita Malaysia. Apatah lagi sebuah negara yang menuju sebuah negara maju. Populasi negara kita majoritinya adalah populasi yang bekerja. Jadi masa yang terhad itu menyebabkan mereka terpaksa berbelanja di luar, apatah lagi di musim bulan Ramadan ini. Kekangan itulah menyebabkan mereka akan singgah di kedai-kedai dan juga bazar Ramadan. Jadi adakah ini sebagai satu perkara yang kalau sudah menjadi budaya, kalau sudah menjadi satu event dalam kalender saban tahun di negara kita, mengapa tidak kita anggap sebagai satu peluang, sebagai opportunity kepada pihak kerajaan dan juga pemegang taruh supaya penjenamaan bazar Ramadan dan Syawal ini lebih strategik, lebih berdaya saing dan lebih moden sifatnya. Kerana kita tahu juga ia bukan hanya dikunjungi oleh umat Islam tetapi di kalangan para pelancong asing, penduduk bukan Islam juga berpusu-pusu kerana kalau di Taman Tun di Kelana Jaya itu mereka yang beria-ia lebih banyak membeli kerana nak dapatkan juadah-juadah yang rare ni, yang jarang jumpa ni hanya sekali setahun di Bazar Ramadan. Jadi adakah sudah sampai masanya kalau kita sinonim dengan Jalan Tak ataupun di Bazar Ramadan di Kampung Baru, mengapa tidak ia dijadikan sebagai satu bazar yang akan menjana lebih banyak kegiatan ekonomi dengan cara pendekatan yang lebih bersih, moden dan juga rakyat akan mendapat limpahannya. Mengapa tidak ia dijadikan demikian, Dr. Razman? Saya setuju memang sepatutnya ia ini jadikan satu cara untuk menarik lebih ramai lagi bukan sahaja pelancong di luar negara untuk melihat kepelbagaian budaya dan amal kita ini tetapi juga ramai di kalangan kita pun mempunyai nostalgia lah. Memang betul lah yang Tuan cakap tu bahawa kadang-kadang pada satu ketika tu hanya ada kuih-kuih tertentu saja. Ya. Dan sebenarnya ia tidak perlu terhad kepada bulan Ramadan dan Ya. juga Hari Raya kerana kalau kita lihat kita ada pelbagai sambutan Tahun Baru Cina, Deepavali, Tepusan dan sebagainya. Maka kita tak boleh kata tempat ni hanya khusus untuk sebulan setahun saja tetapi boleh diguna pakai untuk maksud peniaga menjual pelbagai makanan ataupun barangan yang berkaitan dengan perayaan Perayaan, betul. tertentu. Sebab kita pun dulu masa kalau Mooncake Festival kita pun nak juga merasa beli mooncake yang halal dan Yang halal, ya. ini juga merupakan satu kata peluang untuk Kementerian Pelancongan dan juga kata mungkin kesawanan untuk memikirkan satu kata inisiatif mungkin di setiap daerah ke satu tempat yang khusus
untuk dipromosikan lah, orang kata juarah-juarah ni pada waktu-waktu tertentu. Dan kalau boleh kita pastikan ianya moden. Bagaimana di Singapura Betul. orang kata street hawker stall hawker Ya. stall dia punya peniaga gerai tu boleh dapat peniaga iktiraf Michelin, maknanya bersih, tersusun. Dan sekarang kita sudah ada teknologi, maknanya dari segi pembayaran dah orang kata tidak ada masalah. Cuma Ya. sekarang ni mungkin dari segi logistik, parking dan juga kebersihan ni lah, itu yang kita kena utamakan selepas ini. Ya, Dr. Azman, setiap kali musim Ramadan ni akan muncul berita gerai Alibaba, iaitu gerai yang dibeli oleh peniaga daripada vendor-vendor ataupun penganjur itu berlipat kali ganda harganya berbanding yang disediakan oleh PBT misalnya. Kalau 10,000, tetapi kerana musim perayaan mungkin mencecah 100,000 kalau di tempat-tempat menjadi tumpuan utama pengguna. Jadi adakah ini juga perlu dilihat untuk membanteras kegiatan-kegiatan tidak sihat, rasuah dan sebagainya. Kerana akhirnya apabila peniaga terpaksa mendapatkan gerai dengan harga yang mahal, mereka akan menjual dengan harga yang lebih mahal kepada pengguna. Jadi pengguna akan menghadkan pembelian dalam musim perayaan itu. Jadi adakah ini juga perlu dilihat supaya situasi menang-menang itu dan juga akan memberikan limpahan ekonomi yang berganda kepada kegiatan ekonomi domestik itu? Ya, saya setuju. Peniaga yang berjaya mendapat tempat untuk berniaga, itulah peniaga yang sepatutnya Yang menjual solid, barangan ya. di situ. Ya. Dan sebenarnya nak banterasnya amatlah mudah, kerana apabila mana-mana pihak berkuasa tempatan memberi lesen sementara untuk berniaga di situ, dah ada maklumat perniagaan, dah ada IC, dah ada tahu siapa yang berniaga. Jadi apa yang perlu dibuat, turun setiap hari, tengok muka yang sama ke tidak yang mendaftar dengan muka yang Apa berniaga. susahnya? Dan Ya. amat mudah. Ya. Kalau ada 100 gerai, saya rasa dalam masa sejam dua dah selesai, dah nak periksa setiap hari. Oleh itu tidak boleh jadikan alasan bahawa tahun dah 2024 ni masih lagi ada berlaku kegiatan Alibaba, melainkan ianya menjadi orang kata satu amalan yang orang kata tidak diwawarkan. Itu yang kita tak mahu, iaitu amalan rasuah. Ya. Saya harap selepas ini kita takkan dengar lagi lah benda ini, kerana ianya mudah untuk dibanteras. Yang penting komitmen daripada pihak yang bertanggungjawab lah, terutamanya PBT lah di kawasan tersebut. Dr. Razman, kalau kita lihat ekonomi bazar ini, dia muncul ketika musim perayaan, tetapi limpahannya amat berkesan kepada peniaga mikro, peniaga kecil dan juga peniaga-peniaga di tepi jalan ini. Jadi sudah sampai masanya, adakah kita mengutip data-data ini setiap kali musim perayaan supaya apabila ada program-program insentif, peruntukan-peruntukan baru kerajaan untuk membina kapasiti peniaga-peniaga kecil ini, mereka akan terangkum, mereka akan terlibat berbanding cara-cara lama kita tidak ada data dan sebagainya. Jadi kalau 2023 ini kita masih teraba-raba untuk mencari siapa peniaga mikro, peniaga-peniaga yang tidak berdaftar dengan SSM dan juga pihak PBT ini. Jadi adakah ini wajar juga kita kembangkan dengan cara pengkalan data utama yang kita akan laksanakan, iaitu PADU yang sedang berlangsung sekarang ini, supaya kita lebih tersasar sumbangan ataupun peruntukan insentif-insentif kerajaan untuk merancangkan industri keusahawanan di kalangan penduduk negara kita? Ya, betul, kerana kalau kita lihatlah baru ni pun sudah ada Kongres Ekonomi Bumiputera, dan antara dapatan yang berlaku semasa pembentangan itu ialah sudah banyak kerajaan salurkan ni, kalau merujuk Ekonomi Bumiputera 30 bilion telah diperuntukkan sejak 3 rancangan Malaysia yang terdahulu, tetapi di mana impaknya? Dan kalau kita nak sebut jadi di situ saya ada memberi cadangan, iaitu
kalau dulu ataupun selama ini setiap geran peruntukan inisiatif KPI-nya lebih kepada berapa banyak telah disalurkan, berapa banyak dibayar balik ataupun itu saja. Tetapi kali ini kita harus terus lebih ke dalam lagi, iaitu daripada jumlah geran yang diperuntukkan ataupun inisiatif yang diberi itu, adakah ianya berjaya meningkatkan pendapatan peniaga itu, menggaji lebih ramai pekerja, berjaya mempelbagaikan produk, berjaya orang kata mungkin tembus ke pasaran antarabangsa. Dan ini boleh didapati kalau kita memantau impak dan outputnya selepas pemberian gerak ataupun pelaksanaan inisiatif. Dia bukan one off, tetapi dia ada follow up, dia ada orang kata mendapatkan orang kata kajian ataupun maklum balas daripada penerima tersebut. Dan apabila adanya padu, di situlah kita boleh orang kata matchkan ataupun Dan padankan ya, dari sudut peniaga dan juga pengguna, kerana sesiapa yang berdaftar di Wapadu ni mereka akan dapat orang kata kemudahan ataupun bantuan mengikut kriteria tertentu, dan apabila mereka berbelanja ianya akan dapat dilihat di mana mereka berbelanja dan apakah jenis barangan perkhidmatan mereka gunakan, dan ini kita boleh padankan dengan data-data daripada peniaga itu sendiri. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Menarik. Dari angka-angka yang diangkat oleh Dr. Razman awal tadi, dan juga ada penanalisis mengatakan bahawa angka perbelanjaan sepanjang Ramadan ini memang mencecah bilion ringgit saban tahun, dan juga saban hari puluhan jutaan ringgit dibelanjakan, sama ada secara langsung ataupun ekonomi tidak langsung, itu selain daripada perbelanjaan yang mewah oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi angka-angka ini penting untuk kita memberi indikator bahawa ekonomi kita sihat ataupun tidak. Jadi ramai membuat analisis sendiri Dr. Razman, bagi orang awam ni kata tukaran wang asing kita rendah, inflasi tinggi, kerja tak ada, tetapi bazar Ramadan ramai, shopping mall penuh, hotel-hotel yang menjual buffet Ramadan pun ramai. Jadi di mana dikatakan tekanan-tekanan ekonomi itu. Jadi bagaimana kita membaca trend kepenggunaan ketika suasana ekonomi begini tetapi realitinya berbeza, Dr. Razman? Mungkin kita boleh tengok juga padankan dengan trend pemberian bantuan raya sebab baru-baru ini ya, kaki tangan kerajaan RM2. dapat RM2,000 dan so itu juga jadi satu faktor jugalah yang menyaksikan orang berbelanja bukan saja untuk Ramadan tapi untuk belanja sekolah. Sebab sekolah berbuka baru ini, dan juga untuk persediaan raya. Dan kalau kita lihat kebetulan Ramadan ataupun raya ni bulan 3, bulan 4 nanti, ini adalah waktu yang mana kebiasaannya di syarikat swasta pun turut mengumumkan bonus. Dan di situ kita boleh nampaklah bahawa mungkin nampak seolah-olah mereka tidak ada masalah untuk berbelanja, tetapi disebabkan orang kata inisiatif ataupun insentif yang diberi oleh kerajaan dan juga majikan mereka membolehkan mereka berbelanja kali ini pada bulan ini sebab kebetulan kita tengok sekolah buka dapat bantuan, dan juga inilah bulan-bulan yang mana biasa mereka dapat bonus. Tetapi kalau kita nak lihat sebenarnya ada juga golongan yang masih lagi orang kata terkesan, dan ini adalah golongan rentan di faktor low yang kerajaan memang terus berterusan memfokuskan dari segi memastikan harga barangan asas itu dikawal. Kalau kita tengok harga ayam pun masih kekal rendah, dan beras pun putih lepas ini pun akan dikawal harganya. Oleh itu apabila kata ada barang naik itu kita kena tanya juga barang apa yang naik, sebab kalau barang asas tu barang asas masih lagi harganya kekal, raw notify masih lagi kekal. Dan saya melihatlah apabila kita melihat dari sudut tidak mampu untuk berbelanja itu, ia mungkinlah menjurus kepada golongan yang masih lagi diberi perhatian oleh kerajaan, tetapi secara purata kalau kita rakyat Malaysia seperti yang dilaporkan oleh DOSEM, gaji kekal meningkat, jumlah tenaga kerja meningkat, pengangguran kekal rendah, rakyat masih lagi ada kuasa membeli asalkan mereka masih mampu lagi mengawal perbelanjaan mereka dari segi pengurusan pendapatan lebih guna itu, dan juga memastikan tidak orang kata terlalu berhutang,
kita masih lagi ada kapasiti lah untuk berbelanja seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Akhir sekali Dr. Razman, sambil-sambil belanja itu ada juga angka yang tidak menarik untuk kita kongsikan seperti jumlah pembaziran makanan saban tahun musim Ramadan ini mencecah 90,000 tan yang dibazirkan, yang tidak dimakan ataupun yang tidak digunakan tetapi ke tong sampah saban malam, saban hari. Jadi ini trend juga saban hari kita masa lapar ni memang macam-macam selera datang. Itu nak, ini nak. Tetapi bila buka puasa makan satu dua dah cukup dah, kenyang lah. Jadi bagaimana kita juga perlu berhemah dalam berbelanja, dalam masa yang sama mengelakkan pembaziran yang agak ketara sebegini. Ya, memang sebagai kalau kita umat Islam lah, memang Nabi pun menggalakkan kita untuk tidak, orang kata, membazir, dan makan tidak berlebihan tu adalah satu juga yang harusnya diamalkan semasa bulan Ramadan ini. Dan saya melihat biasanya kita dapat mengawal pembaziran jika kita sama ada masak sendiri di rumah. Okey, maknanya satu dua lauk pun dah cukup, ataupun apabila kita menghadkan pembelian secara talian ni pun lagi senang, sebab biasa kita order daripada restoran tu, kita tak ada akan order daripada 2-3 restoran, kita order satu restoran saja. Tetapi pada masa sama, kalau kita keluar ke bazar Ramadan, disiplin tu amat penting. Biasanya kalau orang lelaki ni senang sikit sebab kita ada list. Isteri kasi ni kita ikut list je. Ikut list, kita tak berani nak pergi tu. Tapi itulah maknanya kita tetapkan apa yang nak dibeli tu, jangan melencong daripada list yang nak dibeli. Cuma saya lihat kadang-kadang pembaziran yang agak ketara ni sebenarnya di hotel sebab mereka menggunakan harga yang tinggi sebab mereka nak letakkan pelbagai jenis cuadah yang banyak, nak menarik, tapi kadang-kadang jumlah yang datang tu tak seperti yang diharapkan, banyak lebihan. Saya harap di sini kalau bolehlah ada banyak NGO, ada juga NGO sebelum ni buat aktiviti macam ni, iaitu selepas berbuka tu mereka bekerjasama dengan hotel untuk mengedarkan makanan-makanan ini kepada yang memerlukan. Sebab makanan tu elok lagi, lepas baru buka, lepas sejam dua buka, terus edarkan kepada gelandangan ataupun mana-mana rumah anak yatim sebagainya. Biarlah mereka sebulan ini dapat merasa makanan hotel. Di situ saya lihat daripada buang begitu saja, biarlah orang kata ramai dapat manfaat daripada ini dan pembaziran tidak berlaku. Menarik. Terima kasih Pemadya Dr. Amar Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Kita berbicara tentang ekonomi bazar sepanjang Ramadan dan juga Syawal ini, bagaimana ia memberi indikator konteks kepenggunaan dan juga perbelanjaan saban hari oleh rakyat Malaysia dan penduduk Islam di negara kita. Jadi itu saja agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.